Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan IKS untuk subjek Asas Keusahawanan, kod kursus PKU 2013 bagi mewakili kumpulan 1. Syarikat yang akan saya bentangkan ialah syarikat DHERBS Sendirian Berhad. Nama penuh pengasas syarikat DHERBS ialah Alif Shukri bin Kamar Zaman. Beliau dilahirkan pada tanggal 3 April tahun 1987 dan kini berusia 33 tahun. Beliau dilahirkan di Felda Kecau, Kuala Lipis, Pahang, Malaysia. Beliau telah melanjutkan pelajaran ke Taylor College dan telah berkahwin pada umur 20 tahun bersama rakan sekerjanya iaitu Datin Nur Syahidah binti Muhammad Rashid. Latar belakang perniagaan DHERBS. DHERBS Healthy Marketing ditubuhkan pada September 2010 dan mempunyai 4 produk utama iaitu bedah asas, produk pelangsingan, minuman kesihatan wanita dan gincu untuk rawatan bibir. Produk-produk DHERBS dihasilkan di kilangnya sendiri yang diberi nama Alif Herbs Manufacturing Sendirian Berhad. DHERBS telah melantik selebriti terkenal seperti Bienda dan Wati Edith sebagai jurucakap produknya. Perkara ini telah menjadi tarikan pelanggan bukan sahaja di Malaysia, malah Singapura dan juga Brunei. DHERBS menggunakan tagline terlajak laris dalam mempromosikan produk-produk keluarannya. Alamat perniagaan syarikat DHERBS Sendirian Berhad ialah Nombor 2A1 Jalan Pekaka 8/1 di Kota Damansara 47810 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Datuk Alif Shukri berpandangan bahawa DHERBS mempunyai potensi yang besar dalam dunia kesihatan dan kecantikan. Hal ini demikian kerana produk kesihatan dan kecantikan merupakan salah satu daripada produk yang terlaris dalam pasaran pada masa kini dan mendapat permintaan yang tinggi daripada pengguna. Antara perkara yang mendorong Datuk Alif Shukri untuk menjadi seorang usahawan ialah hidup keluarganya yang kurang berkemampuan. Ibu bapa beliau telah bercerai dan beliau tinggal bersama neneknya dan telah dididik untuk berdikari sejak kecil lagi. Antara cabaran yang beliau hadapi dalam berniaga ialah dalam menangani pesaing, pengurusan risiko, pemasaran dan kepimpinan. Syarikat DHERBS Sendirian Berhad juga tidak terlepas daripada terkena tempias kesan daripada pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan penurunan harga saham, tetapi kerugian biasanya bersifat sementara. Ekonomi menjadi tidak stabil dan syarikat mengalami kerugian. Antara strategi yang digunakan oleh syarikat DHERBS Sendirian Berhad dalam perniagaan ialah mereka menjadikan industri luar negara sebagai contoh. Mereka juga sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan pekerja sentiasa memberi kerjasama. Mereka juga bijak dalam membuat pengiklanan melalui media-media sosial. Datuk Alif Shukri Kamar Zaman telah menjadikan ibunya Puan Rozita Ibrahim sebagai mentornya dalam dunia perniagaan. Beliau telah mula berniaga dari kecil lagi secara kecil-kecilan. Antara sokongan yang pernah beliau terima ialah mengiklankan produk di media cetak dan elektronik dengan tagline terlajak laris. Iklan tersebut telah mendapat sambutan yang hangat di seluruh Malaysia. Antara inovasi beliau dalam perniagaan ialah beliau melakukan video pendek atau penggunaan multimedia yang mantap bagi mengiklankan produk mereka. Mereka juga turut membuat flyer untuk diagihkan kepada orang ramai. Antara anugerah yang pernah diterima oleh Datuk Alif Shukri ialah beliau telah dianugerahkan Darjah Indera Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk kepada diri beliau. Beliau juga telah dianugerahkan Darjah Seri Sultan Ahmad Shah Pahang
SSAP yang telah membawa gelaran Datuk Seri pada tahun 2017. Beliau telah menerima anugerah E-Millennium Leadership Award 2016 bagi kategori Movers and Shakers Small and Medium Enterprise pada tahun 2016 daripada Ahli Dewan Negara Senator Abdul Halim Abdul Samad pada Majlis E-Millennium Leadership Award 2016. Analisa SWOT perniagaan. Kekuatan syarikat DHERB Sdn Bhd ialah syarikat DHERB Sdn Bhd telah menjadi jenama tempatan yang agung dan dengan kawalan mutu yang sungguh baik. Namun, kelemahan syarikat tersebut ialah kesediaan kuantiti produk yang terhad dan harga produknya yang agak tinggi. Peluang untuk yang ada pada syarikat DHERB ialah strategi pemasaran produk yang mendapat sambutan yang sangat ramai di Malaysia serta mereka telah pun mempunyai kepercayaan ramai orang di Malaysia. Antara ancaman yang boleh diterima oleh syarikat ini ialah terdedah kepada pelbagai kebencian awam. Hal ini demikian kerana Datuk Alif Shukri juga merupakan seorang influencers dan perniagaan yang dijalankannya juga turut menerima tempias apabila beliau mendapat kebencian daripada orang-orang awam. Antara contoh ancaman yang pernah diterimanya adalah segelintir pihak pernah mencuba untuk mengajak orang ramai untuk memboikot produk jenama beliau. Berikut ialah kata-kata hikmah daripada Datuk Alif Shukri. Bukan kerana modal kita berjaya, tetapi usaha dan kesungguhan adalah yang paling penting. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada seluruh aktiviti ini ialah menguruskan sebuah syarikat bukanlah satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Pengetahuan dan pengalaman dalam perniagaan memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Untuk membuka syarikat perniagaan sendiri, seseorang itu perlulah memiliki pengetahuan tentang selok-belok perniagaan dan mempunyai pengalaman dalam berniaga ataupun meminta nasihat daripada individu yang berpengalaman sebelum memulakan syarikat sendiri. Ketiadaan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta minat yang mendalam dalam bidang perniagaan boleh menyebabkan risiko untuk syarikat tersebut muflis lebih tinggi. Penglibatan dan kejayaan Datuk Alif Shukri Kamarzaman dalam bidang perniagaan ini menunjukkan bahawa dengan pengalaman dan minat yang mendalam, seseorang individu itu mampu untuk mencapai kejayaan dan mereka yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi juga boleh berjaya dalam bidang perniagaan. Sikap beliau yang berdaya saing dan tidak mudah mengalah membantu beliau untuk sampai ke tahap beliau yang sekarang. Beliau menjadikan kelebihan orang lain sebagai motivasi untuk beliau berusaha dengan lebih gigih lagi untuk memperbaiki kelemahan beliau dan bukanlah sebaliknya. Keberanian beliau dalam berhadapan dengan cabaran dan mengambil risiko dengan yakin bahawa beliau mampu untuk melaksanakan cabaran tersebut juga wajar untuk kita jadikan contoh teladan. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.